Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, masih lagi bersama dengan saya Farah dan Anwar pagi ini. 1 Rejab 1444 Hijri. Alhamdulillah, syukur. Masya Allah, cuti yang sedikit panjang untuk kita, anak-anak kita. Jadi bagaimana wajah-wajah kesayangan hamba dalam rumah tu dalam keadaan yang baik atau sebaliknya. Jadi dalam tempoh bercuti ini bukan saja kita nak keluar ke majlis kenduri, hari jadi, nak bercuti dan sebagainya. Tapi kita harus cakna dan prihatin juga apa yang berlaku dalam rumah kita. Sebab orang kita ni selalunya apa yang berlaku dalam media sosial, apa yang berlaku di luar rumah begitu dekat sekali, begitu ambil tahu tentang isu semasa dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku dalam rumah, wajah-wajah yang kita lihat setiap hari, orang yang kita sayang, yang kita cinta ini, kadang-kadang kita ambil isu ini sebagai remeh dan kita terlepas pandang beberapa bab. Itu dia. Assalamualaikum Anissa. Pagi ini insya-Allah dalam bab kekeluargaan kita akan berbicara, berkongsi tentang melepaskan emosi yang terpendam bersama dengan seseorang yang tidak asing lagi, yang sentiasa bersama dengan kita di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, perunding motivasi yang dihormati Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj. Assalamualaikum Dr. Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Farah. pagi. Alhamdulillah, Masya kita Allah. bertemu pagi ini Farah. Alhamdulillah, syukur dapat bersama lagi dalam Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh topik ini, Doktor, tentunya kita nak bercakap tentang pentingnya kesihatan mental dan juga emosi setiap ahli keluarga kita. Kita perlu ambil tahu, perlu jaga dan nak tahu juga, Doktor. Dari segi kekerapan yang perlu kita periksa ahli keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita dan sebagainya. Bagaimana, Doktor? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Farah, kita sebenarnya membicarakan topik yang sangat penting. Ya, betul. Dan kalau kita lihat tujuan berkahwinan ataupun rumah tangga itu adalah untuk sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi itu semua adalah parameter emosi. Kita tak nampak macam contohnya besarnya rumah tu ataupun apa orang kata ramainya anak, tetapi ada tak sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga tu Jadi oleh sebab tu kalau kita katakan kita rasa tenang. Kita rasa macam semua orang sayang kita tapi adakah orang lain juga rasa begitu? Yang selalu sakinah ni, saya tak apa, semuanya tenang, nampak ada kasih sayang, ada belas kasihan. Tapi rupanya orang yang duduk dalam tu, dia tidak merasa begitu. Jadi apabila cakap tentang emosi, dianya samalah pentingnya dengan Jesse tu kan, jasmani, emosi, rohani, sosial dan juga intelek. Jadi kesihatan emosi itu sangat perlu menjadi agenda utama dalam keluarga. Gitu. Sebab kadang-kadang ada orang kita ni dia anggap remeh. Dia kata macam tak ada apalah, sekejap je tu. Kalau anak-anak tantrum, alah tak ada apalah, mengamuk sekejap je tu. Itu je. Kata-kata yang untuk menyedapkan hati kita, itu sahaja. Baiklah. Bila hubungan keluarga stabil dan saling menyokong antara satu sama lain, itu dia pentingnya peranan keluarga itu yang menjadi sistem sokongan. Doktor, pendapat doktor berkenaan dengan ada pasangan ataupun suami isteri itu sendiri, anak-anak yang menjadi yang mencari sumber di luar untuk melepaskan emosi, tekanan dan depresinya. Bagaimana, Doktor? Okey, kalau kita tengok anak yang paling terkesan adalah anak remaja. Dan oleh sebab tu mereka pula kerana mereka adalah kiranya anak kan, dan ibu ayah itu yang selalunya menjadi orang kata yang akan menentukan suasana dalam rumah tangga tu. Jadi anaklah yang selalunya memendam perasaan. Anak yang selalunya merasakan bahawa kita tidak okey, alright. Kalau kita tengok macam saya katakan tadi, anak itulah yang menjadi orang kata memendam perasaannya kerana dia rasa kalau dia bagi tahu kat mak ayah dia, takut ibu dan ayah tu pula yang akan mempunyai reaksi yang dia tak maulah Oleh sebab tu anak-anak remaja khususnya apabila mereka mula mendapat orang kata masalah di sekolah dengan kawan-kawan, mereka ini yang selalunya tidak dapat mencari tempat untuk mengatakan emosi mereka kerana di dalam rumah itu mungkin suasana tersebut tidak cukup kondusif dan selamat untuk berkongsi emosi tersebut. Dan yang paling penting sekali untuk melihat wajah pasangan kita, anak-anak kita, kita perlu tahulah kan, kadang-kadang dari segi body language-nya bagaimana. Kita tak boleh nak ambil remeh isu ini sebab kadang-kadang ia bermula dengan orang kata sikit punya hal je, Doktor. Tapi dia punya proses nak memendam tu, dia tak meluahkan cerita dan sebagainya. Kita mengambil remeh terhadap semua emosi yang berlaku dalam rumah kita. Jadi bagaimana kita nak prihatin, kita nak tahu, nak mengenali seseorang yang, dia ni memang ada masalah kesihatan mental ataupun emosi. Okey. Kalau macam tu, Farah, memang kita kena
mempunyai ilmu tentang aspek ni. Sebenarnya psikologi itu adalah ilmu mengenal manusia. Dan dalam konteks ini, emosi adalah sesuatu yang tercetus apabila kita mempunyai kerangka fikir tertentu. Dan selalunya emosi ini akan terkesan dengan hubungan kita sesama manusia. Oleh sebab itu bukan hanya apa yang dipertuturkan, tapi tadilah gerak gaya bahasa badannya, cara dia melihat kita. Jadi oleh sebab itu pada pandangan saya selalunya juga ibu bapa ni, saya sendiri pun Farah pun, kadang kita rasa anak tu okey je. Tetapi sebenarnya ada banyak orang kata konflik di dalam jiwa dia. Jadi mungkin ada masa yang paling penting untuk kita ada one on one. Maknanya kita memang ada masa yang khas untuk anak-anak kita. Untuk ini siapa yang punya anak yang mungkin ramai, memanglah kena laburkan masa. Invest masa untuk ada dating lah dengan anak ni. Dan boleh. Saya harap sangat khususnya ayah dengan anak perempuannya. Ini selalulah Dr. Han cakap ni Farah. Bila anak perempuan ni dia selalu disantuni oleh bapanya. Supaya anak itu kan kalau ada benda yang dia nak tanya kadang tak tanya kat ibu tahu sebabnya mungkin dia rasa perkara ni kena cakap dengan ayah. Jadi oleh sebab tu mari kita luangkan masa yang secukupnya dengan setiap ahli keluarga kita. Macam tu. Apabila kita dah tahu doktor kan bahawasanya memang anak kita ataupun pasangan kita ada masalah dari segi kesihatan mental juga emosi. Langkah pertama yang perlu kita ambil sebagai ibu bapa mungkin ataupun ada adik-beradik kita yang meluahkan rasa, kita dah nampak dah mula kesan bahawasanya dia memang ada masalah. Jadi apa yang perlu kita ambil untuk langkah yang pertama? Farah, ini soalan yang paling penting untuk sesi kita ni. Bila kita dapati ada contohnya ibu ayah yang dapati anak mungkin ada gangguan emosi sikit, pertama kita kena validate, kita kena mengakui bahawa dia sedang mengalami konflik emosi ni. Janganlah pula kata ini tak ada apa-apa ataupun kita katakanlah tak apa insya-Allah akak kuat akak. Bukan begitu kita kena pastikan anak kita tu ada satu validasi, maknanya mak ayah ni kata okey apa dia dan lepas tu Farah kita kenalah bersedia untuk menerima hakikat mungkin kita adalah sebahagian daripada masalah tu. Jadi oleh sebab tu saya rasa satu validasi, maknanya kita mengakui ada masalah. Kedua, kita kena ambil masa ni untuk memperbaiki juga kesilapan kita. Dan yang ini yang selalu menjadi masalah apabila katalah anak tu sampai kena berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun psikologi, nanti dalam itu nanti keluarlah perkara-perkara hubungan dia dengan ibunya, hubungan dia dengan adik-beradik atau bapa dia. Dan apabila kita diberitahu oleh pakar ataupun pakar profesional ini, maka kita kena terima hakikat ini masalah kita bersama dan kita kena sama-sama memperbaikinya. Saya rasa itulah yang akan mempunyai prognosis yang paling baik untuk anak kita. Kalau kita nafikan, tapi sebenarnya kan Farah, bila anak kita ada konflik itu sebenarnya kita satu keluarga tu pun sedang berkonflik sebenarnya. Betul. Jadi itu patutnya dilihat sebagai satu tanda bahawa mungkin kita perlu orang kata pause kejap kita tengok apa yang kurang dan insya-Allah itulah untuk demi kebaikan anak kita masa depan dia. Mungkin kita selalunya tu kitalah suami dan isteri, ibu dan bapa ni kena memperbaiki cara komunikasi, cara menunjukkan kasih sayang dan insya-Allah pada saya itu adalah satu kalau keluarga itu mempunyai potensi untuk berubah, inilah keluarga utuh untuk membina satu keluarga madani dan seterusnya masyarakat madani dan Malaysia yang madani. Tetapi kalau katalah itu menjadi satu red alert itu adalah ada satu masalah di situ, mari kita sama-sama ambil langkah yang sepatutnya untuk memperbaikinya. Itu dah yang sebaiknya pengorbanan mak ayah juga dalam meluangkan masa, melaburkan masa bersama dengan anak-anak. Bak kata doktor tadi, kalau anak ramai itu lagi banyaklah masa yang perlu, lebih banyaklah perlu kita laburkan masa untuk anak-anak kita, luangkan masa yang berkualiti bersama mereka, insya-Allah. Baiklah doktor, sebenarnya apabila sudah meluahkan emosi kan, kita dah mula baca dah kesihatan mental anak kita dan sebagainya, ada juga mungkin dari segi pasangan suami isteri, bila dah diluahkan itu kita terpaksa membawa anak ataupun pasangan kita berjumpa dengan doktor, pakar. Jadi ada juga yang memandang serong, yang dengan mengatakan begitu begini dan sebagainya, dah mula orang kata
tuding jari kepada dia bahawasanya dia memang pesakit mental. Jadi bagaimana dari segi sokongan itu tak ada. Itu satu lagi masalah kita, iaitu kita ada stigma. Stigma paling Stigma tu penting, kita katakan bahawa yang selagi susah ni Farah, bila kita ada sedikit gangguan pada emosi kita, kita dianggap tidak beriman, kita tak percaya pada Allah, begitu kan. Macam-macam hal. Jadi mungkin sangat mudah untuk menyalahkan seseorang itu, tetapi mungkin kali ini pendekatan kita lebih kepada rahmah itu, sifat rahmah itu, iaitu kita tengok apakah sebenarnya yang boleh kita bantu. Oleh sebab tu tolonglah, saya rasa cukuplah dah kita ni nak mengata orang ke, nak memburukkan orang, tapi mungkin lebih bertanya pada diri bagaimana saya nak membantu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin daripada keluarga tu dia dapat dia punya sokongan, tetapi sebenarnya kita juga di luar, terutama rakan, terutama juga mungkin ada sepupu kita ke atau siapa saja, adalah untuk memberikan satu tanggapan bahawa dia sebenarnya sedang berhadapan dengan kesulitan dan kesukaran, dan dia perlu bantuan, dan kita ada di situ untuk membantu setakat yang kita boleh. Kalau kita tak boleh bantu, kita diam aja. Janganlah tambahkan pula lagi dengan stigma-stigma tu. Tak boleh bantu, diam saja. Tapi ada juga yang melontarkan, doktor, melontarkan saranan, nasihat yang tidak profesional, tidak sepatutnya, bahawasanya tak perlulah jumpa dengan doktor. Bacalah ayat-ayat yang sepatutnya, ataupun mungkin baca buku ke, atau mungkin buatlah perkara-perkara yang berfaedah, bermanfaat. Tak payahlah makan-makan ubat ni semua. Jangan jumpa doktor, jangan. Katanya. Aduhai kan. Macam ni lah, kadang-kadang kita kena faham juga kita punya limitasi dan juga kekangan kita. Kalau itu memang, kalau misalnya ringan-ringan, Farah, bolehlah kita bagikan motivasi begitu. Tapi kalau orang yang sedang berada pada tahap depresi dan juga mungkin keresahan, kata-kata ni sebenarnya tidak membantu langsung. Dan kalau misalnya kita bukan profesional, kita tidak mempunyai kepakaran, kita tidak mempunyai pengalaman latihan untuk berhadapan dengan perkara ni, maka tolonglah elakkan daripada memberikan nasihat sebegini. Tapi saya juga nak menasihatkan juga kepada mereka yang mungkin sedang diuji Allah. Ni ujian Allah ni, Farah. Kita mungkinlah kata hari ni kita bahagia, tapi tak tahu esok lusa kan. Untuk mereka yang diuji begini, saya rasa kena dapatkan cepat bantuan profesional ini. Janganlah pula kita kata tak apalah, saya boleh settle. Selalunya apabila tidur kita dah tak menentu, emosi kita kata melepaskan emosi terpendam, bukan maknanya kita menjadi marah-marah, baling barang, tetapi kita mula mencari di manakah agaknya bantuan dalam konteks mereka yang profesional, dan kita pergi jumpa dulu. Lagi awal, macam penyakit lah, apa-apa juga penyakit, Farah, lagi awal, lagi cepat kita boleh dapatkan rawatannya. Dan kalau boleh kita compliant ni satu lagi pula. Kadang kita dah jumpa batu sekali je. Kalau kita kena datang lagi beberapa kali, ikutlah nasihat tersebut. InsyaAllah. Kita yakin bahawa paling tidaknya dia membantu kita untuk orang kata, dalam kepala kita ni ada berserabut ni. Tetapi pakar yang ada latihan profesional ini, mereka selalunya akan membantu kita. InsyaAllah. Apa juga penyakit, apa juga masalah, rujuk kepada mereka yang pakar, yang ahli dalam bidangnya. Dan yang paling penting, kalau sakit, jumpa dengan doktor. Jangan memandai-mandai, tanya dengan orang lain yang bukan dalam bidangnya. Allahu Akbar. Baiklah, selepas ini kita akan berhenti rehat seketika. Kita nak mengenali apakah itu proses healing. Yang katanya memang setiap orang, saya pun terbaca semalam berkenaan dengan rujukan, berkenaan dengan kesihatan mental juga emosi, kita harus melalui proses healing itu. Jadi apakah itu proses healing? InsyaAllah selepas ini dalam Assalamualaikum An-Nisa.
Alhamdulillah masih lagi bersama dengan kami berdua pagi ini. Perundi motivasi tentunya yang dihormati Profesor Datuk Dr. Harlina Halizah Siraj. Baiklah, jom sama-sama kita nak mengenali apakah itu proses healing. Katanya ada banyak sangat Dr. Har nak menerangkan kepada kita, Farah. Apakah itu yang perlu kita lalui? Semua orang perlu lalui proses healing itu. Silakan. Baik, okey Farah, bila cakap tentang emosi terpendam, selalunya ia berpunca daripada perasaan malu dan aib. Ya. Dan malu ni ada dua tau ya. Dr. Har baca satu buku, Healing the Shame That Binds You ya. Yang ini ditulis oleh Dr. John Bradshaw ya. Dia kata ada dua jenis malu ya. Satu adalah malu yang sihat dan itu yang selalu kita sebut tentang haya. Kan, haya iaitu malu kepada Allah itu. Malu Allah nampak kita buat dosa. Malu kerana Allah bagi banyak sangat tapi kita tak bersyukur. Malu tu kalau ikut Profesor John Bradshaw, itu satu malu yang sihat kerana dia akan memotivasi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah khususnya kan ya. Tetapi malu yang sebenarnya menyebabkan kita luka ni adalah malu sesama manusia ni tau. Ya, malu yang selalu kita kata shame itulah. Kan? Dan mungkin aib ya. Malu ni kita rasa malu kalau orang tahu apa yang kita buat ni ataupun yang kita selalunya utamanya bila kita kata emosi terpendam ni kita rasa kita mengecewakan orang. Orang ada biasalah kan kita ada jangkaan dan expectation kan Farah. Jadi kebanyakan kita ni adalah menguruskan jangkaan. Ni kita sekarang ni Farah tengah ada jangkaan orang yang melihat ni. Apa yang agaknya Farah dengan Dr. Har nak ni. Dan bila jangkaan dia ada tiga saja dia punya hasil. Satu, jangkaan itu kita tepati, maknanya lagalah. Memang macam itulah yang kita expect Farah buat. Ataupun kadang-kadang yang kita dapat lebih daripada apa yang kita jangkakan. Yang ini memang kita orang kata bahagialah ya. Kita nak 4A je dapat 9A ya. Tapi tu kadang-kala ya. Itu orang kata rezeki terpijaklah. Tetapi kebanyakannya adalah apabila jangkaan kita tu tak dapat kita tepati. Ataupun kita nak yang ni kita dapat hak ni. Jadi itu tu yang menyebabkan kekecewaan, menyebabkan kita rasa kesal, menyebabkan kita rasa malu. Dan dalam ahli keluarga sebenarnya malu tu lebih susah lagi tahu untuk kita handle. Contohnya seorang bapa, dia tidak dapat nak menyara anak dia. Contohnya apa terjelas dia tak dapat memenuhi keperluan isteri dia. Dia rasa malu Dan orang lelaki handle malu dia berbeza. Dan selalunya dia keluar mungkin dalam bentuk keganasan dan kekasaran. Orang perempuan pula bila dia bertemu dengan kekecewaan ini, dia merasa bersalah. Dan akhirnya dia depres pula. Dan kalau dalam buku satu lagi buku Dr. Har baca, Brené Brown, dia kata shame ni, malu ni adalah ketakutan kita bahawa kita akan kehilangan hubungan dengan orang tu. Fear of disconnection tau. Jadi saya macam bila katalah kita tak dapat penuhi ini, rasa malu itu kalau ikut Dr. Brené Brown adalah sama sakitnya dengan sakit fizikal. Dia macam kita luka tu. Jadi oleh sebab tu bila dia luka dia kena sembuh. Jadi di situlah proses penyembuhan itu sangat penting Tapi yang pertama sekali adalah mengakui bahawa kita terluka kan, mengakui bahawa benda ni sangat menyakitkan. Mungkin Farah juga tahu kan ada antara anak-anak kita mungkin remaja belia yang apabila dia depres terlalu orang kata resah begitu, dia ada macam kelah-kelah dia punya tu. Tu sebenarnya dia rasa sakit tapi dia tak nampak sakit tu. Orang pun tak nampak Farah. Kita nampak dia macam sihat je. Oleh sebab tu kadang-kadang timbul rasa dia kena melukakan diri dia untuk tengok sikit bahawa dia ada luka tu. Dan akhirnya dengan luka tu baru rasa macam terlepas. So inilah semua yang kita kata di peringkat awal tadi, kita kena dapatkan bantuan profesional tentang perkara ni. Jadi bila cakap tentang healing ini, kita akui kita terluka. Dan satu lagi, luka malu ni kalau kita dapat meluahkannya, tapi jangan luah dekat media sosial dia jadi kelengkabut lagi kacau. Kita kena meluahkan kepada orang yang kita percayai. Dan di sinilah ahli keluarga tu sebenarnya patutnya menjadi orang yang
boleh dipercayai tu. Tapi malangnya disebabkan oleh perasaan malu yang yang berlapis-lapis ni, kita mungkin lagi susah nak berterus terang dengan pasangan kita, lebih susah nak berterus terang dengan ibu dan bapa kita. Dan oleh sebab tu mungkin lebih mudah untuk mempercayai orang lain yang di luar tu. Dan tapi kalau kita tak kena Farah, orang yang betul, maka itu tadi luka tu nanti makin bertambah parah lah. Dan kalau kita pendam, ini bila doktor cakap ni, dia kena cakap macam ni lah. Luka ni kalau kita tak apa orang kata bersihkan, tak rawat, tak, mungkin kita kena ambil antibiotik. Kalau luka tu dalam, maka dia akan bernanah. Bila dia bernanah, dia akan jadi macam bisul ataupun abses. Bayangkan abses kalau kita jadi demam tau. Ini abses di dalam hati kita. Itu yang jadi demam tu. Dan apabila khususnya ibu, dia adalah tiang seri emosi dalam keluarga dia. Jadi kalau ibu tu, Farah kan kita perasan juga. Kalau emosi kita stabil, semua orang dapat happy. Kalau kita kelang kabut, tonggang langgang semua orang. Jadi oleh sebab tu saya kira marilah kita terima hakikat bahawa emosi kita ni memang perlu kita luahkan. Dan satu lagi, jangan lupa kita meluahkan emosi kita tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang ini selalunya kalau kita memang dalam keadaan tenang, kita hubungan itu sangat sangat baik terjalin. Tapi kalau dalam diri kita masih lagi orang kata kecamuk tu, itu kena settle dulu. Jadi oleh sebab tu mungkin kita kena buat dua-dua, Farah, tentang jangkaan tadi. Kita memang rasa jangkaan manusia ni kadang-kadang ya Allah terlalu berat untuk kita terima, kan? Tetapi jangkaan Allah pada kita jangan lupa Allah itu sangat-sangat praktikal dalam konteks jangkaan dia. Dia tahu kita ni pelupa, maka Allah ulang-ulang ingatkan kita. Allah tahu kita ini memang orang kata suka membantah, maka dia bagi peluang untuk kita bertaubat. Kita tahu kita ni zalim, Allah bagi terus mengkata nasihat dan peluang. Dan akhirnya mudah-mudahan kita penuhi jangkaan Allah itu, dan kita akan memenuhi jangkaan orang lain juga sebenarnya. Itu dia, proses healing adalah proses penyembuhan. Masya Allah, itu yang paling penting sekali. Jangan kita biarkan luka itu, buat kata doktor tadi, sikit-sikit lama-lama ada bakteria infection dekat dalam. Itu yang lama-lama membuatkan kita jadi demam, sakit, parah, lebih parah lagi di dalam ini. Allahu Akbar. Baiklah, kita nak sentuh bila doktor sebut tentang ibu bapa, bila ibu ni tiang seri dalam keluarga. Tiang seri emosi. Tiang seri emosi dalam keluarga. Betapa pentingnya peranan seorang ibu itu sendiri. Apabila ada ibu bapa yang depresi, yang stres dengan kerja, tekanan di luar, di dalam rumah dan sebagainya, dia melepaskan tekanan itu kepada anak-anaknya. Jadi bagaimana untuk kita sentiasa, orang kata, kita faham diri kita, kenal diri kita bahawasanya okey, kita ada masalah, apa yang perlu kita lakukan yang terlebih dahulu? Baik, yang ini yang merupakan satu langkah yang paling penting. Kebanyakan daripada kita mungkin ada masalah ni tapi kita tidak akui dan kita ambil masa yang panjang hingga perkara itu berlarutan. Pada saya, ini jadi tanggungjawab kita semualah, disebabkan oleh kasih sayang kita semua. Kalau itu berlaku pada pasangan kita, maka suami atau isteri ni kena cepat-cepat ambil tindakan. Tapi masalahnya kita lah yang penyebab dia jadi stres tu. Jadi itu satu hal juga. Dan di sinilah sebenarnya keluarga yang extended tu, kita kena cakna, kan. Kalau katalah selalu tu adik-beradik berkumpul, dia datang, kan, tapi ni tak datang. Itu merupakan satu red alert tu, kan. Itu satu signal bahawa mungkin ada masalah, maka kita segera untuk cuba bertanya khabar, dan oleh sebab itulah saya rasa memang kecaknaan antara satu sama lain tidak boleh tidak, mesti sentiasa ada sebagai satu sistem sokongan tu. Itu dia. Saya pun kadang-kadang bila doktor pesan bagi nasihat nanti terbayang satu gambar yang saya tengok di Instagram, gambar 3 segi tu, kan. Yang pertama sekali, yang hujung sekali Allah SWT, dan yang belakang tu makin kita suami isteri ataupun anak-anak kita makin dekat dengan Allah, maksudnya kita dalam keadaan yang baik. Maksudnya kalau berada di bawah tu makin jauhlah kita dengan Allah SWT. Okey, saya pula nak nyatakan hubungan itu dia 3 dimensi sebenarnya, kan. Kita selalu katakan hablum minan nas, hablum minallah. Ada satu lagi hablum minal alam. Satu lagi hubungan kita dengan alam sekitar ini, kan. Oleh sebab tu kita bukan hanya menjaga hubungan kita dengan manusia saja. Tapi kita juga kena memastikan hubungan kita dengan Allah dan bagaimana kita melestarikan alam sekitar, semua tu ada impak. Jadi apabila itu semua berada dalam keseimbangan, insya-Allah, Farah,
kita pasti akan bertemu masalah. Janganlah pula kita kata kan bila kita macam ni tak ada masalah. Tak. Tetapi kita mempunyai kaedah yang berkesan untuk mengatasi masalah. Dari kesimpulannya, keluarga yang utuh tu pada pandangan Dr. Har adalah keluarga yang dapat mengatasi semua konflik dan masalah keluarga, dalam, luar, emosi, semualah dengan cara berkesan. Maknanya bila adanya masalah itu, mereka bukannya makin berantakan, mereka makin kuat, berpaut antara satu sama lain. Itulah keluarga utuh, insya-Allah, yang sangat kita harapkan. Itulah yang sebenarnya. Allahu Akbar. Sememangnya penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang cukup penting, tapi penghargaan manusia pun sama penting juga. Kadang-kadang suami isteri ambil remeh perasaan masing-masing, merajuk dibiarkannya, kan, tak dipujuk, dan kita sendiri nak sedapkan hati kita, tak ada apalah, benda kecil je. Minta dipujuk. Minta dipujuk. Harus dipujuk. Allahu Akbar. Dan kita nak beralih kepada sikap mak ayah yang sering menyalahkan anak pertama. Jawapannya selepas ni. Semuanya anak pertama je kena bantai. Jawapannya dalam Assalamualaikum Anisa selepas ni. Okey. Masya Allah, kembali kita berdiskusi pagi ini dengan topik kita melepaskan emosi terpendam, masih lagi bersama dengan yang dihormati Dr. Har. Baiklah, saya terkesan juga dengan komen-komen daripada sahabat-sahabat sejati kita di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, Encik Saiful Rahim mengatakan, Doktor, ada tugas ilmiahnya. Tugas rohaniah kena bergantung pada kekuatan individu. Sama-sama kita membantu. InsyaAllah itu yang paling terbaik sekali. Baiklah, kita nak bercakap tentang dah masuk bab proses kehamilan dah pula kan. Yang dirancang, tak dirancang dan sebagainya. Ni sikap kita sebagai ibu bapa yang sering kali memarahi
bantai, macam-macam lah perkataan yang kita bagi kepada anak kita yang pertama itu. Jadi kenapa anak yang pertama ni Dr. Har? Ada ceritanya dan ada bukunya juga yang menceritakan tentang personaliti anak yang pertama, kedua, ketiga. Silakan doktor kongsikan. Okey, terima kasih Farah. Saya rasa sangat penting kita bincangkan tentang perkara ni sebab emosi anak-anak juga terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh cara kita berinteraksi dengan dia. Tadi Farah tanya sebelum kita rehat tadi tentang impak kepada anak pertama. Jadi kenapa kadang-kadang dengan anak pertama kita terlalu keras dan terlalu mungkin expectation tadi jangkaan kita sangat tinggi kan, kerana masa tu kita kedua-dua suami isteri tidak ada pengalaman lagi jadi kita rasa semua anak kita ni kena ada kalau kata pandai tu bukan pandai yang membaca menulis saja, semualah ballet pun kena, naik kuda pun kena, semua-semua tu. Tapi lepas tu pun kita perasan sebenarnya tak boleh macam tu tetapi dalam konteks anak pertama ni juga selalu kita katakan anak pertama lah tempat ibu bapa ni try and error. Dia orang kata mencuba-cuba dan banyak kesilapan dibanding dengan anak-anak yang seterusnya. Jadi perkara ni di samping personaliti anak kita yang berbeza, dia memang mempunyai pengaruh Dr. Har ingat satu buku Birth Order yang ditulis oleh Dr. Kevin Leman. Dia menceritakan tentang anak yang pertama, anak yang tengah dan juga anak yang terakhir Tapi tentu kata saya ada anak 8 dia macam dinamiknya kita kena lihatlah. Anak pertama walaupun kita kata expectation kita tinggi tapi dia ada satu kekuatan. Selalu anak pertama adalah anak yang ketika dia dihamilkan, dia ditunggu-tunggu, dirancang dan dikehendaki. Plan, intended and wanted. So oleh sebab tu masa emosi ibu tu dan juga suami dan juga bapa ketika nak mendapat anak pertama tu sangat penuh dengan segala endorfinnya, segala yang positif dia tu. Jadi anak ini walaupun nanti kan banyak yang kita harapkan kat dia, dia mempunyai satu asas dari dalam rahim lagi bahawa dia memang dikehendaki. Dan perasaan itu mempunyai impak kepada cara dia melihat diri dia sendiri kan. Tapi Farah, walaupun Farah tak tanya ni, kita kena cakap juga pasal anak yang kedua anak kedua khususnya kalau misalnya ibu ini bilang saya lah selalu lepas anak pertama kita kata lepas ni Encik dengan suami nak anak yang seterusnya tu bila kan. Oh lagi 3-4 tahun doktor. Okey, bagaimana caranya tu? Tak apa, kita pandai-pandai lah. Itulah dia pandai-pandainya tu. Tak sampai setahun setengah, 2 tahun dah dapat adiknya. Selalunya kehamilan yang ini dia berbeza dengan kehamilan yang pertama. Yang ini kita belum lagi bersedia, belum menunggu-nunggu lagi, tetapi tiba-tiba dah ada. Jadi emosi ibu tu berbeza. Dan di sini mungkin pernah kita dengar, ini kita bincang topik lain, tentang second child syndrome, sindrom anak kedua. Di mana anak itu mungkin tak sama dengan yang sulung dan kita pula mempunyai jangkaan yang tinggi juga. Kenapa anak saya yang kedua ni tak macam anak yang sulung? Dan dari situlah banyak juga masalah konflik emosi anak kedua ini. Jadi pendek katanya begini sajalah Memang lagi banyak ilmu yang ada pada ibu dan ayah ini dan pengalaman dia, maka ia akan tentu sekali punya impak kepada cara dia memastikan anak-anaknya itu Itu sebab anak yang paling bungsu, ini sebabnya bungsu, masa ni mak dengan ayah dah kira memang dah expert lah kan, ataupun betul. Paling tidaknya dah berpengalaman. Jadi oleh sebab tu anak yang bungsu, cara parenting kita adalah cara parenting yang orang kata orang yang dah berpengalaman ni lain dibandingkan dengan anak pertama. Dan mesti anak pertama yang tengah dengar ni kata tu sebabnya bila adik boleh buat, kita pula tak boleh dulu. Kan? Jadi itu semua adalah inilah sebenarnya. Jadi oleh sebab itu apabila kita memahami cara kita menjadi ibu bapa ini juga sangat bergantung dengan pengalaman kita. Dan oleh sebab itu saya dengan anak pertama saya selalu saya katakan Umi minta maaf sangat sebab masa kakak dulu Umi punya standard terlalu tinggi kan. Banyak sangat Umi cuba-cuba je. Bagusnya Umi minta maaf lagi. Dan itu saya rasa bila kita boleh mengakui kesilapan kita, kita boleh menimbulkan satu suasana selamat untuk anak-anak kita juga meluahkan rasa dia. Dan di situ menunjukkan anak-anak kita faham Farah kita ni bukan malaikat. Jadi berhentilah nak jadi malaikat. Kita adalah manusia biasa yang ada banyak kesilapan. Tapi ingat, kita juga bukan syaitan. Kita mempunyai satu keupayaan untuk menjadi ahsani taqwim. Tapi kalau kita tak guna ni, kita boleh jadi asfalas safilin. Jadi untuk menjadi ahsani taqwim ini, kita perlukan semua orang di keliling kita. Kan? Khususnya pasangan kita dan anak-anak kita. Subhanallah. Jadi bila mak ayah ni jenis yang suka meluahkan perasaan, menceritakan masalahnya, menceritakan
beritahu apa yang dia tak puas hati dan sebagainya. Ini cerminan juga untuk anak-anak. Ya. Maksudnya luahkan. Betul ya, betul. Proses luahkan tu. Dia kena lihat kita dulu buat. Ya, maknanya kalau kita tersilap, kita cepat minta maaf. Kalau misalnya kita tak perasan dia tegur, kita terima teguran dia. Tapi kadang-kadang anak-anak kita ni dia menegur kita macam dia tegur kawan. Kita kata okey, abang kena tegur Umi cara lain sikit. Because sebab cara abang tegur tadi Umi lagi kecil hati kan. Tapi apabila kita ada peluang itu, setiap orang rasa selamat untuk orang kata memberikan pandangan dia. Dan kalau misalnya pandangan itu tak tepat, kita boleh lagi orang kata bincangkan. Tapi mungkin ini perlukan satu latihan dan mungkin bila kita rasa lebih orang kata berkeyakinan itu jadi kita lebih rasa selamat untuk ada orang kata macam mana nak minta maaf dengan anak, nanti anak-anak dia akan tak hormat dengan kita. Saya mungkin nak katakan itu tak betul. Bukan patutnya anak-anak melihat kita, apa yang kita nak anak-anak kita buat tu kita kena lakukan dulu sebagai contoh teladan. Teladan yang baik sekali. Baiklah, ajar anak untuk meluahkan rasa, perasaan, emosinya. Masya Allah. Baiklah, bila dah masuk bab luahan ni, terpanggil saya nak bertanya dengan Dr. Har berkenaan dengan luahan yang salah, sememangnya di tempat yang salah, iaitu di media sosial. Kita upkan status kita, tak kira di IG story, di TikTok dan sebagainya, menceritakan perasaan kita, emosi kita pada umum dan sebagainya. Jadi bagaimana Dr. Har? Sebab saya terbaca di sini tentang Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Ini mungkin adalah satu tempat luahan yang terbaik. Boleh hubungi Talent Hill di 15555. Jadi bagaimana Dr. Har meluahkan di tempat yang betul, bukan di media sosial dan sebagainya? Okey, saya kira kita kena ambil tanggungjawab lah apabila kita tidak menyediakan satu saluran yang tepat, yang berkesan, akhirnya orang pergi kepada media sosial agaknya sebab dia rasa dia tak kenal pun siapa dekat luar tu, jadi dia mungkin lebih berani untuk meluahkan. Tetapi sebenarnya kalau kita perasan, itu bukan tempat yang paling baik kerana nasihat yang diberikan pula pelbagai kan. Jadi biasalah ada kan yang lebih condong kepada nasihat yang ini, ada yang condong begitu. Oleh sebab tu saya rasa apa yang diberikan dan dikongsikan itu sangat penting untuk memberi satu akses kepada kita semua. Apabila kita rasa ada sesuatu yang tak kena ataupun kita perlukan bantuan, kita boleh segera dapatkannya. Saya nak kata terus terang, Farah, macam saya sendiri pun saya perlu tahu bila agaknya saya punya emosi ni dah macam tak boleh handle kan. Dan saya punya saluran saya ada terapi saya sendiri. Bila saya cerita ni ada orang kata, doktor pun ada terapi. Ya, baru nak tanya juga kan. Selalunya pesakit yang kata doktor tak apalah. Doktor. Supalah macam kalau masa kita pregnant, patient datang, doktor pregnant dia katakan. So doktor ni pun manusia biasa. Saya baru saja katakan bahawa doktor ni yang lagi perlu banyak dia punya rawatan kerana kami nak kena merawat healing the healers. Apabila doktor ni sendiri tak terawat, itu jadi macam-macam. Jadi oleh sebab tu kalau kita tengok kan, saya selalu rasa ini mungkin saya nak kongsikan, bila kita rasa serabut tu atau overwhelmed. Serabut ni pada saya begini je. Saya pegang benda ni, saya ingat benda yang tu. Lepas tu saya tinggalkan, saya nak buat yang tu. Tinggal pula yang satu lagi. Masa ni kita dah serabut. Serabut ni sebenarnya adalah satu emosi yang negatif yang akan pull you down. Oleh sebab tu saya picit buat pause button sekejap. Telefon saya punya terapis, I need 2 hours of your time. Dan sebenarnya, ini satu lagi. Kadang orang kata, tadi kan kata doktor ada ni, betul. Tetapi kadang-kadang dalam keadaan serabut tu, kita perlu seorang yang duduk depan kita, dia bukan selesaikan masalah kita, Farah. Dia hanya dengar. Mendengar. Ada kan kata, okey, banyak emosi tu. Terapis saya akan selalu kata, sinaraikan emosi. So saya selalu saya sinaraikan sendiri. Oh, ini dah lebih 10 saya kena jumpa. Ada emosi positif, ada emosi negatif kan. Kemudian dia tengok, oh banyak tu emosi tu. Dia kata, boleh tak Dr. Har buat kluster, dia kata. Saya kata kluster macam mana emosi datang daripada sumber yang sama. Sebab selalunya tekanan tu datang dari banyak sudut kan. So saya kata okey, yang ni okey. So dia kata daripada 3 kluster ni, dia kata mana yang dah selesai atau nak dekat selesai. Yang ni dah nak selesai sebab orang tu dah nak pergilah. Okey, so yang ni tak ada dah. So yang 2 ni dia kata mana yang saya. So kan bila saya perasan dengar cakap dia tu, dia sebenarnya membimbing saya untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Di akhir 2 jam tu,
saya dah jumpa dah saya punya penyelesaian tu. Kan? Jadi itu sebenarnya yang kita perlu, Farah. Janganlah ingat semua tu kita boleh buat. Ya. Jadi itu sebabnya mengadu tu kena pada tempatnya. Dan itu pastinya tak dapat kita perolehi di media sosial. Memang. Itu macam-macam pula komennya, nasihat yang tidak profesional yang kita dapat. Allahu Akbar. Kalau kita tak baca, tak ikut, tak apa. Ni masalah kita baca dan kita ikut apa nasihat dan juga saranan yang tidak betul itu. Baiklah. Kita dah sampai ke penghujung ya Dr. Har. Mohon Dr. Har berikan kita sedikit nasihat dan juga kesimpulan berkenaan dengan melepaskan emosi yang terpendam itu. Okey. Farah, kita ni sebenarnya insan yang tadi ada potensi menjadi ahsani takwim, ciptaan Allah yang terbaik itu, tapi juga boleh juga turun darjat kita menjadi asfala safilin. Antaranya adalah apabila kita mampu menguruskan kehidupan kita termasuk emosi kita. Ya. Dan sebenarnya emosi ni sangat penting. Sebab kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat 21 tu, sakinah mawaddah dan rahmah itu adalah parameter emosi. Oleh sebab tu kita kena letakkan ni prioriti. Iaitu mana ada orang mungkin alah emosi-emosi ni tak payah sangatlah. Yang itu tolong, itu adalah satu yang mungkin akan merugikan kita lagi. Jadi itu kesimpulan Dr. Har. Mudah-mudahan kita akan dapat sentiasa memperbaiki diri kita, insya-Allah, dan juga keluarga kita, insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada yang dihormati Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj, perunding motivasi, dan katanya ada Akademi Dr. Har. Masya-Allah. All the best Doktor. Saya dah bersara. Farah tu yang tak boleh sebut prof lagi dah. Dan akademi ni lebih sebagai satu arkib untuk apa yang saya dah berikan di media sosial contohnya. Dan mudah-mudahan di situ ada tempat untuk, ada sesuatu untuk setiap orang. InsyaAllah, mudah-mudahan di Akademi Dr. Har. Dan saya nak baca sekali lagi boleh hubungi Talian Hill di 15555 untuk mendapatkan perkhidmatan tele-counselling dan juga sokongan sosial. Pegawai kaunselor kami akan bersama meluangkan masa bersama dengan anda. Jangan lupa hashtag Talian Hill 15555. Sama-sama kita mencari satu medium, platform ataupun tempat meluahkan perasaan yang betul, benar. Mungkin dalam keluarga kita dah tak boleh nak bantu dan insya-Allah kita mencari solusi yang terbaik sekali berjumpa dengan pakar, kaunselor dan sebagainya. Baiklah, jutaan terima kasih sekali lagi Doktor. Insya-Allah jangan lupa selepas ini banyak lagi perkongsian yang menarik, hebahan-hebahan yang menarik tentunya dalam Assalamualaikum. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La
Terima kasih kepada anda yang terus setia menonton kami seawal jam 6.30 pagi tadi sampai sekarang. Alhamdulillah, jutaan terima kasih atas segala sokongan anda. Baiklah, pagi ini kita berkongsi juga berkenaan dengan satu hebahan yang cukup menarik sekali, Akademi Qura. Apakah itu? Satu pentas Akademi Qura semakin hampir sebenarnya. Ayuh kita berkenalan dengan dua orang tilmiz di bawah bimbingan Mudaris Ammar, saudara Adam Hakimi dan juga Zuhdi. Jom sama-sama kita saksikan apakah yang menarik dalam Akademi Qura. وما محمد إلا رسول قد خلت. Nama saya Muhammad Nur Zuhdi bin Muhammad Daud, berasal daripada Jitra Kedah dan sekarang menetap di Johor Bahru, bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, saya bersama dengan Mudaris Ammar atas pilihan saya sendiri. Sebagai seorang ketua kumpulan, pastinya saya akan sentiasa memperingati rakan-rakan sekumpulan supaya sentiasa memberikan komitmen sepanjang latihan bersama Mudaris Ammar, kerana dalam masa yang singkat ini fokus yang lebih sangat diperlukan kerana kita tidak punya masa yang banyak sebenarnya untuk kita sampai kepada episod seterusnya. Jadi pastikan saya sendiri dan rakan-rakan sekumpulan saya kita fokus apa yang Mudaris Ammar ingin sampaikan dalam setiap sesi latihan, insya-Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Hakimi bin Khairul Nizam, berumur 19 tahun. Saya sekarang belajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dalam kos asasi kejuruteraan dan teknologi. Mula-mula perasaan saya sangat tercabar sebab baru first day saya dah dengar ramai yang hebat. Tapi tak apa, kat sini semua hebat. Yang menang tu rezeki Allah yang tetapkan. Saya pernah dengar kata-kata, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saksikan saya Di program Akademi Qura pada setiap Sabtu bermula 28 Januari ini. hanya di TV Al-Hijrah. Masya Allah, suaranya, kebolehannya, taranum dia, subhanallah. Memang sangat mengasyikkan apabila kita mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran seperti itu. Allahu Akbar. Baiklah, jangan lupa sekali lagi, nantikan episod pertama program Realiti Akademi Qura pada hari Sabtu. Bermula 28 Januari ini, berbaki 6 hari sahaja lagi. Okey, jam 9 malam. Ingat hari Sabtu, 9 malam kita ada pentas Akademi Qura. Jangan lupa, 6 hari sahaja lagi kita boleh set reminder di handphone kita, pastinya di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah. Baiklah. Seterusnya, satu program daripada kakak kesayangan kita, Farah Diva. Masya Allah. Program pengembaraan. Jomlah sama-sama kita mengembara dan nikmati alam ciptaan Allah yang indah ini, supaya kita tidak lupa untuk mensyukuri dan menikmati anugerah darinya. Jom kita saksikan apakah yang menarik dalam Mencari Cinta. Itu dia. Oh, sekarang ini yang tertera di kaca TV anda. Okey. Ini jangan lupa bersama dengan Farah Lee dan juga anak kandung tercintanya Mariam yang comel-comel itu dalam pengembaraan mereka Mencari Cinta. Bermula malam ini setiap Isnin jam 8.30 malam di TV Al-Hijrah. Jangan lupa malam ini jam 8.30 malam Mencari Cinta bersama dengan Farah Lee dan juga anak dia yang so cute. Adik Mariam. Okey, kita sama-sama saksikan malam ni jam 8.30. Baiklah. Sekian saja perkongsian kita pagi ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Daripada Abu Talib, over to me, Faradina Anwar. Alhamdulillah, 1 Rejab hari ini yang berpuasa. Selamat berpuasa yang meneruskan hari ini mungkin perjalanan nak balik ke rumah dari kampung, ke destinasi anda. Saya doakan semuanya selamat-selamat, baik-baik saja dan insya-Allah kepada anda yang nak istirahat pun selamat beristirahat. Jangan lupa, hari ini dalam rumah kita melihat wajah-wajah kesayangan hamba itu, tanyalah khabar. Apa khabar sayang? Bagaimana anak-anak mami hari ini? Okey ke? Are you okay? Itu je soalan simple. Are you okay? Untuk mereka melepaskan apa yang terbuku di hati mereka, emosi mereka, mental mereka. Sama-sama kita jaga seisi keluarga kita dan teruskan matlamat kita untuk berjumpa di Jannatul Firdaus nanti. Amin, insya-Allah. Jom saya labuhkan tirai hari ini, edisi hari ini Januari 2023, insya-Allah. Besok bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, seawal jam 6.30 pagi. Jumpa esok dalam Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus menonton kami. Assalamualaikum. Bye-bye.